Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sedang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada malam ini dapat kita bersama-sama memanfaatkan masa yang terluang dengan sedikit tazkirah ataupun kuliah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan membawa satu tajuk berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim. Berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim yang sangat dekat dengan Aidil Adha, ibadah korban yang kita sambut pada tiap-tiap tahun. Baik. Pertama sekali kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 124, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Al-Baqarah 124 yang membawa maksud, dan ingatlah dan ingatlah ketika Tuhan memuji hamba-Nya Ibrahim. Ibtala daripada kalimah bala, menerima ujian. Bikalimatin, dengan beberapa kalimah. Kalimah ni maksudnya perintah. Dengan beberapa perintah, suruh maupun larang. Fa'atammahunna, maka telah disempurnakan dengan jayanya oleh Nabi Allah Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah, Allah sendiri menyatakan, kami uji hamba kami Ibrahim dengan beberapa perintah, dengan beberapa suruhan, dengan beberapa larangan. Fa'atammahun, lalu beliau baginda berjaya menyempurnakan perintah tersebut. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, dan sesungguhnya aku jadikan dia di kalangan manusia sebagai imama, sebagai pemimpin. Imama sebagai pemimpin umat. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sedaya jemaah sekalian, sebagaimana yang kita maklum, Nabi Ibrahim merupakan salah seorang Nabi yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Di kalangan banyak-banyak Nabi yang Allah utuskan, Rasul yang Allah utuskan ke dunia, Nabi Ibrahim top 5 ya. 5 orang Nabi yang paling hebat diuji oleh Allah. Asyadun nasi bala'an al-anbiya'u, sedahsyat-dahsyat
manusia yang paling diuji oleh Allah adalah di kalangan rasul-rasul, para nabi. Paling dahsyat. Jadi kita ni nisbah diuji oleh Allah kecil sangat. Dalam dunia bermula daripada Nabi Adam sampailah seakhir-akhir umur dunia ni 5 orang. Nabi ini merupakan yang paling hebat diuji oleh Allah. 5 tu ranking. Ulul azmi. Kemudian rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain, para sahabat, pejuang-pejuang Islam. Kita ni tak masuk senarai. Tapi duk berasa kena uji dahsyat lah. Tu. Sampai kadang-kadang berdoa, ya Allah, kenapa engkau uji kami teruk sangat? Begitu. Sedangkan kita baca sirah, kita baca kisah-kisah para rasul yang dikatakan ulul azmi ni yang paling dahsyat. Ulul ni mempunyai azmi, azam, mempunyai azam yang begitu kuat menanggung segala cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Sekarang kita nak lihat bikalimatin tadi. Allah telah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimah, dengan beberapa perintah lah maksud, dengan beberapa ujian. Apakah bentuk ujian tersebut? Kita lihat lagi dalam beberapa surah. Kita lihat lagi dalam beberapa surah. Baik. Dalam surah Maryam, ayat 41, bermula daripada ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab ini, yakni Quran. Memang disuruh cerita. Wadhkur, sampaikan. Hebah-hebahkan kisah hamba kami Ibrahim wahai Muhammad. Sampaikan. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah satu hamba siddiqan, yang selalu membenarkan perintah Allah. Siddiq, semacam mana gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Innahu kana siddiqan nabiyya. Adalah Ibrahim ini seorang hamba yang sentiasa membenarkan wahyu Allah. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Panjanglah cerita dia dalam surah Maryam. Tuan-tuan balik nanti rujuk tengok, bermula daripada ayat 41. Antara ujian yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan sedaya jemaah sekalian, yang pertama sekali berhadapan dengan ayahnya sendiri, li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak boleh memberi manfaat sedikit pun kepada kami. Li abihi. Jadi abi ni kalau asal bahasa bapa lah, abi, abu. Tapi ada juga di kalangan ulama, tuan-tuan sedaya jemaah sekalian, mentafsirkan abi ni bukan dengan maksud bapa yang betul. Abi ni pak saudara. Ada juga yang saya baca kitab-kitab tafsir, begitu dia punya huraian dia. Tapi apapun kita nak beritahu, cabaran, antara cabaran utama yang Nabi Ibrahim lalui ialah berhadapan dengan ahli keluarga terdekat sendiri dalam menyampaikan dakwah. Ini sunnah. Ini sunnah. Ayah sendiri, mak sendiri, adik-beradik, pak saudara. Ini satu benda yang kalau kita faham, tidak menjadi satu kerusingan bagi kita. Ianya sunnah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian dalam ayat 46, saya loncat, tengok apa jawapan akhir ayah dia. Kalau kita pegang kata ayah lah. Kalau pak saudara lah. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumanna wahjurni maliya.
Wahai Ibrahim, kamu ni memang betul-betul tak suka ke dengan Tuhan-Tuhan kita ni? Yang kamu kata sesat, yang kamu caci, yang kamu macam-macam lah. Kamu tak beriman ke kepada Tuhan-Tuhan kita yang sedia ada? Ini kata ayah. La illam tantahi, sekiranya kamu tidak berhenti daripada menyeru aku supaya beriman kepada Allah. Hari-hari kamu duk cakap sembahlah Allah, sembahlah Allah. Kalau kamu tak berhenti, la arjumannaka, nescaya aku akan rejam kamu. La arjuman daripada kalimah rajim itu rejam. Wahjurni maliya, kalau begitu aku beri kata dua, keluar daripada rumah ni. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, keluar. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sedaya jemaah yang dikasihi sekalian, antara episod yang paling awal sekali, Nabi Allah Ibrahim telah dihalau disebabkan menyeru, mengajak ahli keluarga baginda yang terdekat supaya mengabdikan diri kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala ataupun tauhid yang sama sekali tidak mendengar, tidak melihat dan tidak boleh memberi manfaat sedikit pun, kata Nabi Allah Ibrahim di dalam surah Maryam. Itu dalam surah Maryam. Kemudian kita boleh lihat lagi tuan-tuan, beberapa surah-surah yang lain dalam Al-Quran cukup banyak sebenarnya. Kita cuba perhatikan satu persatu. Dalam suratul An'am, dalam suratul An'am ayat yang ke-74, Suratul An'am ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi. Ini ayat yang lebih kurang sama macam tadi. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Ini nama ayah dia, Azar, ataupun pak saudara dia lah, salah satu. Atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Adakah kamu menjadikan asnam, berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, ayat ini menambah satu lagi ujian. Bukan semata-mata li abihi, bapa dia ataupun ahli keluarga terdekat. Wa qaumaka, kaummu, maknanya satu kampung. Itu yang kata dahsyatnya ujian yang terpaksa dipikul. Satu ujian yang terpaksa dipikul oleh Nabi Allah Ibrahim, ahli keluarga terdekat tak beriman, bahkan satu kampung. Wa qaumaka, kaum fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim dengan jelas tegas mengatakan, ayah dan kaum sekalian, aku melihat berada dalam kesesatan yang nyata. Yang hitam dikatakan hitam, yang putih dikatakan putih. Nabi Ibrahim berterus terang, jelas. Sesat kata sesat. Fi dhalalin mubin, syirik kepada Allah, satu kesesatan, satu jenayah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berbahaya. Jadi dalam ayat ini menyebut di samping orang terdekat, ahli keluarga, Nabi Ibrahim juga berhadapan dengan kaum, dengan orang kampung. Begitu. Ini sunnah dia tuan-tuan. Sebab tu ada ayat Quran kalau kita baca dalam surah At-Taghabun misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwa. Sesungguhnya wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, inna, sesungguhnya azwajikum, boleh jadi isteri-isteri kamu atau anak-anak kamu menjadi musuh bagi kamu. Satu peringatan. Boleh jadi isteri-isteri menjadi musuh. Kalau isteri yang tak faham, isteri yang tidak mendapat tarbiyah, isteri yang tidak biasa dengan perjuangan, dia menjadi halangan bagi kita. Kita nak usrah payah, kita nak pergi ceramah payah, kita sibuk-sibuk pun dia perli-perli kita. Abang ni mengalahkan YB, mengalahkan AB, macam-macam. Bila dapat isteri yang tak faham, dia akan menjadi musuh, melambatkan kerja dakwah kita. Begitu juga anak-anak. Ada juga yang isteri okey, suami pula masalah. Begitu masing-masing. Pernah dalam satu kuliah,
seorang muslimat, ya, dia bertanyakan soalan, menceritakan perihal suaminya cukup bermasalah. Sampai peringkat dia kata apa? Suami saya ni ustaz, pada pandangan saya standard kayu aja. Oh, punya marah. Dah macam kayu, tak berfungsi, tak berperanan. Ya? Tapi ketika itu demi nak meredakan keadaan, saya kata kayu tu kayu jenis apa? Haji Musim. Ya? Walaupun suami puan kayu, tapi kiranya bagus jugalah. Berbanding kalau dari segi sirah kita baca, Asia, ya? Asia seorang wanita solehah beriman bersuamikan Fir'aun. Oh, tu kita bawa terus ke situ lah. Ya? Asia bersuamikan Fir'aun lagi dahsyat. Ya? Bagaimana dia berhadapan. Tu. Jadi ini masing-masing habuan masing-masing. Kita minta doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ya, diberi kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi yang sebegini. Ya, jadi ujian itu kata Allah kadang-kadang daripada isteri kamu, kadang-kadang daripada suami, daripada anak-anak, daripada bapa saudara, daripada ahli keluarga terdekat. Macam-macam. Baik. Kemudian saya pergi di bawah lagi daripada ayat 74 tadi ni tuan-tuan, suratul An'am. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim cuba menggunakan mantik ya, untuk berdakwah kepada kaumnya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadha rabbi afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan, kemudian falamma ra'asy syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Dan tak kala tiba waktu malam, Nabi Ibrahim pun melihat bintang jan, ya. Kaukaba. Ya, kaukaba bintang. Lalu Nabi Ibrahim kata, inilah Tuhan. Dan tak kala bintang itu hilang, bila datang siang hilanglah. Nabi Ibrahim pun berkata, ini bukan Tuhan. Esokan hari Nabi Ibrahim melihat bulan qamar, ya, bercahaya-cahaya begitu cantik. Lalu Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Ya. Dan ketika cahaya bulan hilang, ketika siang hari, dia kata, aku tak suka Tuhan hak jenis hilang, kejap ada, kejap tak ada. Kata Nabi Ibrahim. Dan keesokannya, ya, ra'asy syamsa, dia melihat matahari bazighatan, bercahaya-cahaya. Qala hadza rabbi hadza akbar. Lalu diputuskan, inilah Tuhan yang sebenar, kerana ia lebih besar daripada bintang dan bulan. Dan tak kala matahari pun hilang cahayanya, ketika datang waktu malam, berkatalah Ibrahim, ini juga bukan Tuhan. Ayat ni tuan-tuan, saya faham dulu, ya, seolah-olah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya, Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tengok bintang, ini kok Tuhan kita. Tiba-tiba hilang, oh bukan. Tengok bulan, tengok matahari, ya. Jadi kita sangka Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Sebenarnya bukan mencari Tuhan tuan-tuan, ya. Dialog ini ataupun kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim ini sebenarnya adalah satu bentuk dakwah kepada kaum dia, ya. Kerana dikatakan kaumnya ketika itu sembah bulan, sembah bintang, sembah matahari, sembah makhluk macam-macam disembah. Lalu Nabi Ibrahim pun pura-pura lah. Dia kata ini Tuhan, ini Tuhan. Nak bagi kaum dia dengar, kan? Matahari ni betul lah Tuhan ini besar. Tapi takkan besar-besar tiba-tiba tak ada pula waktu malam, Tuhan hilang pula. Jadi ini bukan Tuhan. Dia berdakwah sebenarnya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim sendiri yang mencari Tuhan, bukan, ya. Mudah-mudahan bila kaumnya mendengar, kaumnya boleh berfikir, ya tak ya juga Tuhan, kejap ada, kejap tak ada, ya, siang ada, malam tak ada, malam ada, siang tak ada. Mudah-mudahan dia orang juga turut berfikir apa yang dicetuskan idea oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu tuan-tuan. Maknanya, di sini kita nak mengambil iktibar pengajaran, ya. Di setiap ayat cerita tu ada iktibar. Iktibar tu yang kita nak ambil. Di samping kita menghukum, ya, uslub yang perlu juga kita gunakan ialah beri manusia berfikir. Dia tak boleh satu hala, tak boleh hanya semata-mata menghukum. Menghukum macam ayat yang di atas tadi, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, wahai ayah, wahai kaumku, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan sesat. Waktu jatuh hukum tu, sesat. Itu satu kaedah, maknanya kita menjelaskan pendirian salah, ya, tidak melaksanakan hukum Allah, ya, sesat.
merupakan satu jenayah yang tak boleh diterima, mempertikaikan hukum Allah, mengatakan hudud tidak selesai atas seumpama. Kalau itu yang diiktikadkan boleh rosak akidah. Bantai kita bantai. Maknanya itu memang kita cakap sungguh. Tapi dalam masa yang sama Nabi Allah Ibrahim tidak menggunakan satu kaedah sahaja, mempelbagaikan uslub-uslub dakwah. Salah satunya ialah memberi manusia berfikir, berhujah, gunakan mantik, berdialog. Berdialog. Barulah kita kata perjalanan dakwah itu seimbang. Macam kita ambil contoh bulan Ramadan yang lalu, selalu disebutlah. Kita tarawih, kita tazkirah bulan Ramadan yang lepas. Isu yang selalu bangkit ialah ramainya orang yang puasa tapi tak sembahyang. Itu isu yang boleh kata setiap ustaz sentuh. Kalau kita nak jatuh hukum, senang kan? Kalau kita nak menghukum lafi dhalali mubin, senang. Orang yang puasa tak sembahyang, tak dapat apa-apa, sia-sia. Habis. Mudah. Kita pun bawa hadis, bawa nas, berapa ramai orang berpuasa sedangkan tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Itu hukum. Tapi kalau dari satu segi seperti mana yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim, bawa orang fikir, kita kata, Mat, Mina, kamu puasa ni bagus, 13 jam kan? Canggih, cantik. Apa salahnya kalau kamu sembahyang satu waktu 5 minit? Begitu mudah. 13 jam kamu sanggup harungi, susah payah lillahi ta'ala, nawaitu saumaruddin tu, lillahi ta'ala, kerana Allah kononnya. Jadi kenapa sembahyang 5 minit tak boleh? Itu bagi dia fikir. Nampak? Jadi kedua-dua kaedah tu kita guna. Kita boleh kata ialah orang yang berpuasa kalau tak sembahyang di sisi Allah tak dapat apa-apa. Tapi dari satu segi kita gunakan berbagai-bagai uslub kaedah. Sebab tu ustaz-ustaz sendiri, penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah, dia berbagai-bagai kriteria tu. Ada hak jenis ganeh-ganeh, ada yang jenis terus gia 7, gia 7, gia 8, gia 8, ada yang lembut, ada yang mengantuk, macam-macam. Tapi masing-masing memberi manfaat, masing-masing mengisi kekurangan masing-masing. Itu bagi saya. Pernah ada juga dalam satu kuliah orang tanya saya, Ustaz, kenapa ustaz-ustaz yang mengajar kuliah-kuliah ni tidak menggunakan pendekatan berhikmah, katanya. Jadi soalan tu kita faham lah. Dia tak setuju hak jenis ustaz garang-garang ni. Tambah hak jenis direct sebut secara terang-terang. Dia kata kenapa ustaz tak berhikmah dalam menyampaikan dakwah? Kenapa tak semua ustaz berhikmah? Saya kata hikmah tu apa dia? Apa yang tuan faham tentang hikmah tu? Hikmah ni salah satunya bijak. Bijak ni meletakkan sesuatu pada situasi pun bijak juga. Ada masa kena jerkah, memang masa tu kena jerkah. Jerkah lah yang dikira bijak ketika itu. Ada masa lembut, situasinya dia baca-baca kena lembut, maka lembut itu dikira bijak. Maknanya bukan kata bijak ni lemah lembut, skandut semua. Kalau ada 100 ustaz tu lemah lembut, tidak. Dan sunnah di kalangan sahabat pun begitu. Ada Sayyidina Umar, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Ali. Yang penting ustaz-ustaz ni atau pendokong-pendokong, pejuang-pejuang Islam ni, dia umpama satu tim pasukan bola, kita katakan. Bila pasukan bola tu dia tak sama posisi. Kalau bahagian penyerang, striker, dia cara striker kan. Dia kira nak sumbat gol je. Dia kira nak jaring, dia nak hentam je. Itu striker. Defend dia bertahan. Coach lain. Dia tak sama karakter. Tapi matlamatnya nak menang. Matlamatnya nak menjaringkan gol, nak menumpaskan lawan, nak menegakkan sesuatu misi dan visi. Jadi macam itulah. Jadi kita tak perlu heran kenapa ada ustaz yang begini, ada ustaz yang itu masing-masing. Jadi kaedahnya seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim, ada masuknya menghukum. Menghukum ni supaya menjelaskan hak dan batil, supaya jangan bersembunyi-sembunyi. Kalau kata syirik ni macam mana? Syirik ni tak adalah apa sangat, tak boleh. Macam mana ustaz statement kita punya pemimpin kata hukum hudud tak sesuai? Ialah kita kena raihkan pemimpin kita. Dia kona berbelit-belit jawapan ni. Betul juga tu kalau kita melihat dari sudut kesesuaian, memang tidak. Kita nyokong pula tu. Lagi tak terpakai lah kalau ustaz betul. Jadi dari segi sudut prinsip memang kita kena tegas. Fi dhalali mubin. Itu sesat, salah, tak betul. Cuma sekarang ni di samping ada ustaz-ustaz yang menyatakan pendirian sebegitu, kena ada juga di pihak yang lain menerangkan dari sudut hujah,
Kenapa kita kena potong tangan? Apa kelebihan sebab bagi pesalah zina? Kena cungkir rahsia-rahsia apa hikmah dia supaya orang nampak jelas. Nampak adilnya. Kita kena mainkan situ saja. Macam mana hudud mengatasi masalah masyarakat majmuk, itu yang perlu dibentangkan seluas-luasnya supaya orang faham. Di samping kita mengatakan siapa tak laksanakan hudud sesat. Itu satu hal. Okey, baik. Jadi inilah pengajaran-pengajaran iktibar yang boleh kita ambil melalui kisah Nabi Allah Ibrahim yang sesuai dengan sambutan Aidil Adha yang akan kita sambut. Sikit ada lagi. Baik, kemudian tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah sekalian, itu antara satu episod bi kalimatin yang kita sebut di awal tadi. Antara ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim, fa atammahun, Nabi Ibrahim berjaya melalui. Kemudian kita lihat yang kedua pula, yaitu dalam surah Ibrahim sendiri. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Baik. Surah Ibrahim ayat 37 ini merupakan rakaman yang Allah abadikan dalam Quran, ya, berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim. Ini doa Nabi Ibrahim. Doa ini terhasil setelah mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya membawa Siti Hajar, asingkan daripada Siti Sarah, bawa Siti Hajar ke Mekah di atas perintah Allah. Bayangkan daripada Palestin bawa ke Mekah. Siti Hajar, seorang wanita, seorang isteri, seorang ibu yang ketika itu bersama-samanya anak kecil yang bernama Ismail. Tapi oleh kerana itu perintah Allah, Nabi Ibrahim akur dan menjunjung dengan lapang dada. Siti Hajar pun kita lihat, tengok ini ibu, ini isteri. Siti Hajar faham oleh kerana Nabi Ibrahim melakukan tindakan tersebut bukan atas dasar fikiran dia sendiri, itu adalah wahyu daripada Allah, perintah Allah. Siti Hajar pun memainkan peranan yang sama, iaitu aku. Ini satu peristiwa yang kita pun tak terbayang. Munasabah ke tuan-tuan, tinggal isteri dekat satu tempat. Kalau dalam ayat ni sebut apa? Ni Nabi Ibrahim sendiri doa ni, ya Allah, aku tinggalkan isteri aku, zuriat aku, biwadin ghairi zar'in, di satu tempat yang kering kontak. Allah beri petunjuk kat mana nak berhenti. Berhenti itu tempat kering kontak. Tapi kedua-duanya Ibrahim dengan Hajar, oleh kerana ini perintah Allah, jangan cuba-cuba tanya, ya Allah kenapa engkau letak sini, nak mampu ya Allah, tak ada ke tempat lain, kesian ke kat isteri aku, bagilah tempat yang jenis ada pokok, ada orang ke kan. Tak keluar sepatah pun perkataan, oleh kerana itu perintah Allah. Yakin yang kata perintah Allah ni mesti ada kebaikan, mesti akan ada jalan pertolongan. Hebat. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku telah patuh perintah engkau, lalu aku tinggalkan isteriku, zuriatku di satu lembah yang kering kontang. Cuma yang aku dapat maklumat melalui wahyu, inilah tempat yang akan menjadi Baitikal Haram, Baitikal Muharram, menjadi tempat yang dimuliakan, Baitullah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, tengok, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Dalam doa ini ada 3 benda yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan isteri dan anak-anakku di sini. Pertama-tamanya liyuqimus shalah,
Bagilah mereka ni jadi orang yang sentiasa menjaga sembahyang. Itu yang pertama-tama sekali Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah, beri kekuatan kepada isteri aku ni, anak aku kalau dia besar nanti, yang pertama-tama dalam hidup dia besarkan urusan solat. Bagaimana Ibrahim sebagai ayah ajar kita lah. Nak menjadi seorang ayah mesti tekan soal sembahyang. Dan yang kedua, jadikanlah manusia yang kalau ada lalu lalang di sini, kesihan kepada mereka. Tak ada niat nak mengapa-apakan mereka. Bayangkan kabilah-kabilah Arab ni tuan-tuan, hak jenis padang pasir, ada yang perompak padang pasir kaki penyamun kan. Bayang kalau tengok Siti Hajar perempuan seorang-seorang duduk situ, kalau dirogol tak kenanya. Tapi Nabi Ibrahim minta, ya Allah, tolong kalau ada orang yang lalu lalang, bagilah mereka tu merasa kasihan, merasa tak nak buat apa-apa dekat isteri dan anak-anak. Sebagai seorang bapa, tadi soal akidah, soal semayang, soal tiang agama. Kalau suami, kalau kita melihat melalui doa ini, menjaga keselamatan, menjadi ketua keluarga, bertindak sebagai orang yang melindungi anak-anak isteri. Cuma hanya dalam bentuk doa lah, sebab Nabi Ibrahim tak duduk situ sekali. Kalau duduk sekali, itulah tanggungjawab yang akan dipikul. Itu sebagai bapa. Cari rezeki, cari nafkah, mesti suami. Kalau suami tak bekerja, jadi satu masalah. Suami kena bekerja untuk menjamin keselamatan keluarga, keselesaan keluarga. Itu juga dituntut dalam Islam sebagaimana yang Nabi Allah Ibrahim doakan. Sembahyang tu memang dah tentulah, perjuangan tu mesti dah tentulah. Sebab tu kadang-kadang konsep tawakal ni kita kena betul. Kita tawakal kepada Allah sampai pintu rumah pun tak kunci kan. Ni musim-musim curi banyak kan. Tawakal kepada Allah, kita kena serahkan urusan kepada Allah, tak payah kunci. Itu bukan. Tawakal ini datang setelah berusaha. Bab rezeki pun begitu, kita usaha kerja, cari apa semua, buatlah sesuatu. Yang meniaga yang cucuk tanam, basuh pinggang kat kedai restoran mamak pun tak pun bisa kata. Yang penting setelah usaha tu tawakal. Banyak mana rezeki yang Allah beri, itulah habuan kita. Sebab kita tak mampu, kita bukan standard ahli sufi kan. Kalau ahli sufi tu ialah tuan-tuan memang baca sonok. Siti Maryam, Zakaria nak bawa makanan bagi-bagi, tengok dah ada makanan siap dah. Tu ahli sufi wanita, Siti Maryam, kita baca dalam surah Ali Imran. Sampai Nabi Zakaria berhalang, Nabi sendiri dia berurusan kan. Nabi Muhammad pun gembala kambing, banyak nabi-nabi yang berurusan meniaga, nak menceritakan usaha ini satu benda yang dalam ahli sunnah wal jamaah kena buat. Memang kita tak nafikan tawakal, konsep qanaah, tak nafi. Tapi golongan-golongan sufi ni kita tak boleh baca. Biasa orang bukan tak boleh baca tu maksudnya apa? Mereka satu makam yang berbeza dengan kita. Kita orang awam ni kena ikut sunnah macam biasa. Nak rezeki kerja lah. Nak tunggu burung hantar makanan tu macam Siti Maryam sampai kiamat pun tidak pun. Bukan kita bukan level gitu. Memang baca tu seronok, macam rasa macam nak ikut kan. Tapi bukan. Okey, baik. Warzuqhum minas samarat. Yang ketiga, tadi pertama sembahyang, yang kedua minta lindung ya Allah supaya jangan diapa-apakan. Sebab kabilah-kabilah yang lalu lalang tu bahaya-bahaya, ganas-ganas. Ternyata Allah makbulkan doa. Yang ketiga, warzuqhum minas samarat, dan berilah rezeki kepada anak-anak isteriku ni daripada jenis buah-buahan. Jadi bab makan ni jatuh nombor 3 dalam doa ni. Sembahyang dulu kan, itu susunan dia. Bukan makan dulu. Ya Allah, berilah anak-anak aku ni satgi lapar dahaga macam mana, ya Allah kesian. Tak. Sembahyang dulu. Bab makan tu dia tak cerita sangat. Walaupun makan itu satu benda asasi lah bagi kita manusia, tapi dari segi priority. Ini yang kita nak amalkan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Contoh kalau tuan-tuan ada anak yang duduk di asrama, duduk jauh apa semua, kita pun telefon kan. Halo, macam mana asrama? Makan sedap ke tak? Nampak soalan pertama, makan. Telefon Angah pula, Angah macam mana? Asrama dom okey, katil okey, katil selesa tak? Kalau tak selesa, abang nak komplain? Okey, nak komplain ni kan. Bukan nak tanya semayang dah ke belum, kamu main bola jaring tutup aurat ke tak? Bersukan-sukan macam mana lelaki perempuan bercampur ke macam mana? Jaga. Dia tanya benda yang betul-betul pokok.
Bukanlah kita kata makan tu tak penting, keselesaan tu tak penting, tapi dia bukanlah satu tajuk yang mendahului soal akidah, soal perkara-perkara yang asas dalam Islam. Ini dalam surah Ibrahim. Kalau tuan-tuan nak rujuk daripada ayat, sebenarnya daripada ayat 35, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina, atau balada amina. Bila sampai Mekah tu, Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini satu negeri yang aman. Itu memang doa yang memang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ini antara beberapa bentuk ujian. Allah perintahkan supaya pisahkan tempat duduk, asingkan, bawa Siti Hajar ke Mekah. Dan Nabi Ibrahim balik ke Palestin, duduk bersama-sama dengan Siti Sarah. Sebab itu ada ulama, tuan-tuan, kalau dalam kitab-kitab tafsir menceritakan, ketika Nabi Ibrahim betul-betul rindu dengan Siti Hajar dan Ismail, bayangkan duduk jauh kan, macam mana keadaan nasib. Bila rindu membuat-buat datang, ketika itu Allah benarkan Nabi Ibrahim menziarahi Siti Hajar dengan Ismail. Macam mana jauh? Diberilah kenderaan para Nabi, iaitu Buraq. Buraq yang kita baca Isra Mi'raj Nabi naik kan. Ia bukan binatang yang atau kenderaan hanya untuk Nabi Muhammad, tak. Semua Nabi-Nabi diberi peluang menaiki Buraq. Ada kitab-kitab tafsir yang menceritakan Nabi Ibrahim salah seorang yang lebih dahulu menaiki Buraq. Bayangkan daripada Palestin nak pergi ke Mekah, bukan boleh naik unta apa itu juga. Jadi lepas-lepas Isyak tu, Nabi Ibrahim pun beritahu kat Siti Sarah, abang nak ambil angin jap kat luar. Ambil angin kat luar pusing-pusing. Buraq pun datang, dia naik Buraq pun lepas ke sana. Buraq satu second dah boleh pergi beratus-ratus kilometer kan. Memang tak heran, dapat 5 minit jumpa Siti Hajar, Nabi Ismail pun jadilah. Tak pergi balik pula. Jadi Siti Sarah tak sedar. Orang perempuan ni pun satu heran kan. Dia biasalah benda-benda macam tu, bukan boleh. Tengok Abang Ibrahim lama, tadi kata ambil angin lama dah 5 minit, 10 minit. Pergi mana ni kan. Mula bising, Abang Im. Nabi Ismail pun sampai tu, macu, cover macu. Itu biasalah tu. Okey, baik. Itu Buraq tu. Memang menarik kalau kita baca kitab-kitab tafsir. Buraq, satu kenderaan, rupanya bukan semata-mata Nabi kita sahaja yang menggunakan. Baik, kemudian tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kita lihat lagi beberapa bentuk-bentuk ujian yang Nabi Allah Ibrahim terpaksa pikul amanah, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dalam surah Saffat. Dalam surah As-Saffat, yaitu pada ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini satu lagi bentuk ujian yang sangat hebat, yang kisahnya kita pun maklum sebenarnya. Yang membawa maksud surah As-Saffat 102. Ketika Nabi Ismail mencapai usia remaja, lalu Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya supaya sembelihlah anak kamu. Ini kisah yang kita ulang-ulang supaya tertanam kemas dalam jiwa kita, roh perjuangan, roh menjunjung perintah Allah tu hebat, luar biasa. Nabi Ibrahim pun diwahyukan oleh Allah melalui mimpi. Mimpi para Nabi ni wahyu. Dia bukan mimpi macam kita. Wahyu, Allah suruh sembelih anaknya Ismail. Yang ketika itu Ismail pun dah meningkat usia remaja, dah masuk belasan tahun. Jadi bila begitu, sampai dia jumpa Ismail, bukan semata-mata nak melepaskan rindu. Udahlah lama tak jumpa kan, lepas rindu ayah dengan anak. Tiba-tiba bawa satu perintah, wahai Ismail, aku diperintahkan oleh Allah azbahuka, supaya menyembelih engkau. Lepas rindu satu hal, peluk-peluk sakan apa semua, Ibrahim ayah pun bisiklah, Mak, ni abah nak bagi tahu, Allah perintahkan aku supaya menyembelih engkau. Perintah Allah. Nabi Ismail pun mendapat tarbiyah yang cukup hebat. Ni kata setelah anak ni dididik remaja-remaja, contohlah kalau kita kata hari ni.
Ya? Apa jawapan Ismail? If'al ma tu'maru. Wahai ayah yang tercinta, kalau ini benar-benar datang daripada Allah, laksanakan. Tak payah tanya mak pun tak apa. Kalau ini perintah Allah buat. Nak tanya mak buat apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nescaya ayah akan dapati mak akan bersabar dalam menanggung ujian ini. Perintah ini. Hebat. Seorang anak berjaya ditanam akidah, berjaya ditanam dalam apa hal pun dahulu ke Allah dulu. Hak Allah, hak Rasul mesti duduk di atas. Ya. Cuba kalau kita lah balik-balik lagi ambil parang kan. Ayah nak sembelih kamu ni je. Macam mana agak-agak kan? Ayah nak saya telefon poli ke telefon tanya rambutan? Ayah betul. Mak pun tak cakap begitu kan. Cukup hebat kata iman dia. Sepatutnya Ismail bolehlah kita kata semacam mengeluh lah kita kata kan. Wahai ayah, ayah kalau setakat nak beribadat, nak berzikir 24 jam, ya, okey lah ini sampai sembelih-sembelih ni apa cerita. Ini dah betul-betul ekstrim lah ya. Ekstrim tuan-tuan, ni satu perintah yang gila-gila punya ekstrim. Tak masuk akal tu, tak munasabah. Tapi oleh kerana perintah Allah, kamu sebagai hamba jangan cuba-cuba nak kata ekstrim ke, tak sesuai ke, jangan. Inilah penghayatan yang mestinya kita ketengahkan kepada masyarakat, yang mesti kita kembalikan balik rohnya dalam jiwa umat Islam ini. Saya kalau khutbah Adil Adha memang tajuk ini memang naik lah. Kita sebut terang-terang, tuan-tuan, tiap-tiap tahun kita sambut Adil Adha. Tiap-tiap tahun kita ulang bagaimana kisah Nabi Ibrahim menjunjung perintah Allah supaya menyembelih anaknya Ismail. Sembelih. Tiba-tiba kita Allah perintahkan potong tangan bagi kesalahan jenayah curi. Heboh satu Malaysia, heboh satu kampung. Tak boleh, tak sesuai. Memang kena sungguh lah. Tetap bagi can soal prinsip. Duk sambut tak tahu tu. Padahal Ibrahim dengan Ismail tak buat jenayah apa pun. Tak ada jenayah apa pun. Bukan kata potong pergelangan tangan, potong kepala pun. Tuan-tuan boleh fikir tak? Ni iman, ini soal iman. Sami'na wa ata'na tu hilanglah kita ni. Jadi di situ kita boleh tackle tu. Bayangkan, potong tangan, potong tu potong penjenayah. Bukan potong semua. Banyak kita boleh hujah satu persatu supaya terasa balik sungguh lah apa yang Nabi Ibrahim tunjuk sepatutnya kita contohi. Di situ. Tu hudud lah, tu hudud ke atas Nabi Allah Ibrahim. Allah perintah. Nak melihat apa Nabi Ibrahim kata. Adakah dia berani protes, bangkang? Tak ada. Ismail nak kata apa? If'al, buat. Potong tangan, buat. Rejam, kalau berzina yang dah kahwin, buat. Ya, nampak konservatif ke tu, kata hukum Allah ni walaupun nampak konservatif, tak sesuai primitif, zaman-zaman dah internet ni tak kalah nak rejam-rejam kan. Memang nampak macam kolot, nampak peduli kan. Engkau nampak kolot ke nampak apa, tapi ini perintah Allah. Yang itu kita tak kerti. Ni ayat Adha. Ya. Surah As-Saffat. Kemudian panjanglah daripada ayat 102 tu tuan-tuan baca 102, 103. Ya, dan Nabi Ibrahim ketika membaringkan, memang buat sungguh, baringkan anak, sembelih sungguh. Cuma tak takluk kan, Allah pelihara. Allah pun tahu takkan nak suruh sembelih. Saya nak tengok Nabi Ibrahim kata apa, itu je. Ya, akur ke ataupun ragu-ragu dengan perintah Allah. Ya. Hebat. Baik. Jadi ini antara episod-episod wa idzi batala Ibrahim rabbahu bi kalimatin dari surah Al-Baqarah yang kita baca di awal. Ya, sesungguhnya Allah telah menguji hamba-Nya Ibrahim dengan beberapa perintah ini. Ya, dengan beberapa situasi ayah, kaum, keluarga. Baik. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, tuan-tuan. Ya. Dalam surah Al-Anbiya, ini lanjutan daripada kisah berhadapan dengan kaumnya tadi. Ya, saya baca sikit ayat daripada 58 ke bawah. Ya, bermula daripada ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Faja'alahum judzadan ila kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lalu Nabi Ibrahim pun menghancur-hancurkan berhala-berhala yang ada di kampungnya itu, lalu membiarkan berhala yang paling besar sekali tak dipecahkan. Mudah-mudahan bila orang kampungnya balik, mereka akan terkejut dengan situasi tersebut. Jadi dikatakan tuan-tuan, pada suatu hari penduduk kampung yang tempat Nabi Ibrahim duduk ni, seluruh kampung tak tinggal seorang pun pergi keluar. Ada satu upacara besar-besaran di satu padang yang jauh daripada kampung lah. Upacara ritual diorang lah, ibadat apa benda hak sesat-sesat ni. Tinggallah Nabi Ibrahim dalam kampung. Jadi masa tu dia ambil peluang, dia pecah-pecahkan. Ini pun kisah yang selalu kita sebut. Okey, tengok ayat seterusnya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Dan apabila orang kampung balik daripada upacara ibadat dia orang hak sesat tu, balik kampung semua balik dah, maka terkejut beruk lah kan. Mestilah terkejut kan. Terkejutlah tengok berhala-berhala pecah. Man fa'ala hadza? Siapa buat macam ni? Terkejut beruk. Beruk pun tak terkejut macam dia orang masa tu. Innahu laminaz zalimin. Tengok ayat ni sedap ni. Innahu laminaz zalimin. Kata orang kampung, siapa yang pecahkan Tuhan-Tuhan kita, sesungguhnya dia zalim. Oh, tu tuan-tuan. Maknanya apa? Jatuhnya Nabi Ibrahim zalim pada pandangan orang kampung. Ini satu situasi yang sangat sukar tuan-tuan. Apa pengajaran dia? Kita yang paling susah nak berdakwah ni tuan-tuan, pada orang yang jenis macam mana? Orang yang jenis dia tu sesat, dia tu maksiat, dia jauh pada agama Allah, tapi dia berasa dia betul. Dia berasa dia betul. Yang itu cukup payah kita nak tune kepala dia. Nak tukar fikrah dia tu, Masya Allah. Bahkan dia nampak kita sesat. Itu yang berlaku hari ni. Itu yang berlaku hari ni. Bila mereka sudah sebati dengan maksiat, sebati dengan hiburan, sebati dengan rasuah, sebati dengan pecah amanah, salah guna kuasa, kita yang nak tegur, nak betulkan ni, dia label lah macam-macam. Inilah puak-puak pemecah belah masyarakat, inilah golongan yang tak nakkan kemajuan, inilah sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Nampak? Dia labelkan kita, dia salahkan kita. Ya. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, bila kaumnya balik tengok berhala-berhala pecah, siapa buat macam mana? Innahu laminaz zalimin. Siapa yang buat ni memang dia orang zalim. Dia tu kita zalim. Macam kita dulu di Kelantan nak buat hukum hudud. Bekas PM kita yang tersayang kata apa? Kita tak benarkan Kelantan melaksanakan hudud, kerana melaksanakan hudud itu zalim. Salah satu jawapannya zalim. Kami tak benarkan menzalimi orang. Potong tangan, potong zalim. Dahsyat. Sampai sekarang skrip tu diulang-ulang. Begitulah acuan. Ya. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam Islam kita berdiri atas dasar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang buat baik, dan bukan semata-mata buat baik, ajak orang tinggalkan maksiat, cegah benda mungkar. Sebab benda mungkar ni kalau tak dibendung, mula seorang, lepas tu merebak seorang, dua orang, tiga orang. Akhirnya bila mungkar memonopoli keadaan, ketika itu benda baik akan jadi begitu terasing sekali. Itu yang kita takut. Bila satu kampung tu sudah menerima kejahatan itu sebagai satu norma, benda baik akan dilihat sebagai mengganggu, mengancam, menyusahkan. Kita baca surah Yasin. Bila 3 orang rasul datang, fa'azazna bithalis, 3 orang rasul datang berdakwah ke satu kampung. Kalau baca surah Yasin memang hebat. Ada kuliah tafsir surah Yasin kat sini? Kalau tak ada, insya-Allah saya ambil ni. Sebab kita malam Jumaat kan. Bawa tafsir surah Yasin, insya-Allah. 3 orang rasul datang ke satu negeri namanya Antioquia berdakwah. 3 rasul satu kampung. Bayangkan tuan-tuan, punya pekat yang kampung. Memang karat gila. 3 orang rasul pun tak jalan. Dahsyat. Orang kampung kata apa? Inna tatayyarna bikum. Kita baca surah Yasin. Inna tatayyarna bikum. Kami merasa sial dengan kedatangan kamu. Kamu duk dakwah Islam ni bawa sial. Bawa mundur, bawa tak maju. Begitu maksudnya. Qala ta'irukum ma'akum. Rasulullah tu jawab, sebenarnya kesialan itu adalah sebab maksiat kamu, bukan aku. Islam elok, Islam cantik. Kamu tu yang buruk sangka dengan Allah. Lalu Allah timpakan musibah demi musibah. Dia jadi begitu tuan-tuan. Apabila satu kampung itu sudah melarat dia punya maksiat, susah. Macam anak-anak remaja kita, pelajar-pelajar. Kadang-kadang kita dipanggil kaunseling.
Ya, kadang-kadang kita tegur budak-budak berkapur, hak laki pakai subang, pakai rantai. Kalau kita tegur apa dia kata? Ha? Kita tegur kan, ni apa ni pakai subang-subang. Ustaz dulu rok-rok juga macam korang, tapi tak adalah bersubang-subang berantai. Dia kata, alah relax Ustaz, relax. Biasa lah Ustaz, tak faham lah jiwa muda. Relax lah Ustaz, bila relax lah Ustaz tu, aduh, habis mana dah biasa lah. Biasa lah Ustaz. Kapur-kapur bukan saya seorang je, orang lain pun kapur Ustaz tak tegur pun. Habis. Bila benda tu dah jadi biasa lah Ustaz, habis. Kita tegur tu jadi satu masalah. Mak kita pun dengan anak-anak, biasa mak relax mak kan. Mak dulu pun macam mana bersanding, rambut berebang-rebang kan. Nak tegur orang kan. Dia tengok gambar kahwin kita. Mak dulu pun bersanding, rambut berebang-rebang. Ayah pakai katul batik, pakai seluar kecil je. Dia pukul situ pula. Jadi sebab itu Islam bergerak ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau memang sudah ditanam hudud tak sesuai, habis. Dengan medianya, media cetak, dengan TV 24 jam, hudud tak sesuai, ditanam, didoktrin begitu. Jadi kita yang berjuang ke Islam ni dipandang canggung, dipandang asing, diburu, diperhati, aduh je. Ya, itulah yang dilalui oleh rasul-rasul pejuang-pejuang Islam terdahulu. Itu sunnah. Sebab tu ada satu hadis menyebut, ya, sikap kita terhadap benda maksiat ni, kalau kita pejam mata, Nabi kata apa? Orang yang memejamkan mata bila benda maksiat berlaku di sekeliling dia adalah seumpama satu kumpulan yang naik kapal kan? Kapal tu kebetulan ada dua bahagian, satu bahagian bawah, satu bahagian atas. Yang bawah duduk bawah, yang atas duduk atas. Dia ada dua bahagian. Nabi buat perumpamaan, ini hadis. Okey. Orang bawah ni, yang duduk bawah ni, bila nak ambil air, dia terpaksa naik ke atas. Cedok daripada luar, turun. Nak ambil air, naik atas, turun. Jadi lama-lama dia orang berfikir, susah kita naik atas, turun, naik atas, turun, naik atas, turun. Apa salahnya kalau kita buat lubang je daripada bawah? Kita tebuk je bawah ni, kau boleh ambil cedok. Jadi idea nak tebuk lubang daripada bawah ni, maklumat tu dapatlah pada orang atas. Jadi Nabi kata apa? Orang atas bila tahu apa dia buat? Apa sikap yang sepatutnya diambil oleh orang yang duduk bahagian atas? Bila dapat tahu orang bawah nak tebuk lubang, kita nak kata apa? Nabi bagi perumpamaan. Kalau kita sikap, biarlah yang tebuk tu dia orang, bukan kita. Yang tebuk tu orang bawah, bukan kita. Kita baik. Satu. Ataupun bagus juga dia orang tebuk ke bawah, tak ada ngaco kita lalu lalang ke atas kan? Kalau itulah sikap kita, kata Nabi, tak ada siapa yang menegur, mencegah, menghalang, melarang, maka bila lubang dibuat, satu kapal akan menjadi karang. Itu perumpamaan. Kita duduk satu kapal, kawan pergi tebuk lubang. Takkan kita nak kata, yang tebuk tu dia orang kan? Bukan kita. Nanti Allah hukumlah dia orang. Tak. Yang hanyut habis satu kapal, satu kampung, satu bandar, satu negeri, satu negara rosak. Itu bahaya. Di sini pun Nabi Ibrahim berhujah. Saya ringkaskan. Lalu Nabi Ibrahim pun ditangkap ni. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini tak ada kerja orang lain, mesti Ibrahim ni. Mesti Ibrahim. Lalu pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kampung ketika itu pun lancarkan gerakan cari Ibrahim. Ibrahim diburu. SB pun bergeraklah macam biasa kan. Masuk surau, masuk masjid, tengok kan apa yang diceramahkan oleh Ibrahim. Tangkap. Anta fa'alta hadza bihaliyatina ya Ibrahim. Kami nak tanya, adakah engkau yang melakukan jenayah ini? Satu kezaliman memecahkan berhala-berhala kami. Satu kezaliman mencela perlembagaan penjajah. Satu kezaliman apabila mengatakan kita belum melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Adakah? Nabi Ibrahim kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bila pula aku buat, aku tak buat. Ya. Nabi Ibrahim tipulah ni. Ni orang kata tipu sunat ni. Bohong sunat. Bila pula aku buat? Aku tak buat. Ya. Kalau nak tahu siapa yang pecahkan berhala-berhala ni, tanya hak paling besar sekali. Itu tengok kapak ada kat dia.
Ini strategi mantik yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Kamu tak buat. Dia kena jawab macam dulu, saya tak buat. Saya tak cakap. Bila pula saya cakap? Sampai dia keluarkan perakam tu. Ni bukan kami rakam ustaz cakap ni. Ya saya cakap. Oh aku. Mula-mula tu kata jangan dulu kan. Bila pula saya tak terlibat. Kan? Itu strategi. Dia orang nak peningkan kita peningkan dia orang dia begitu. Tapi buat ni siap rakam apa semua, tak payahlah kita kan. Ni ustaz ni bukan ustaz ni. Pukul 3 sekian ustaz berada di sekian tempat, padu sekian, semua tahu detail SB ni. Dengan siapa, telefon siapa, ceramah tajuk apa. Baik. Akhirnya bila Nabi Ibrahim cuba mempertahankan diri, dia orang tak pakai hujah-hujah Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim sebenarnya nak beritahu, tanya yang besar sekali itu bahala yang paling besar. Tengok kalau dalam Quran dia kata apa? Thumma nukisu ala ru'usihim. Ru'usihim daripada kalimah ru'sun, ketua, kepala. Nampak? Jadi salah satu halangan yang diharungi oleh Nabi Ibrahim, ahli keluarga terdekat, masyarakat yang terbanyak, ru'usihim, pemimpin-pemimpin, ketua kampung, JKKKP apa semua ni, dia masuk. Wahai Ibrahim, kamu ni bodoh ke? Dia berkata. Mana berhala tu boleh bercakap? Kamu suruh kami bercakap dengan berhala. Mana boleh? Dia mana boleh bercakap? Jadi Ibrahim berkata, sekarang ni aku bodoh ke kamu bodoh? Dan tahu tak boleh bercakap, dia pergi sembah macam apa? Berhujah. Tapi puak-puak yang macam ni tuan-tuan puan-puan, dia bukan jenis main hujah. Dia pakai kuasa. Betul, dia bukan berhujah. Dia nak berdebat pun tak berani kan? Nak debat pasal bajet kan? Dia tak akan menang macam Kristian dengan Islam lah. Tuan-tuan panggillah padri paling hebat ya? Apa father sekalipun tak akan menang. Dah sejarah dia tunjukkan. Tapi bukan soal hujah. Ada manusia yang nafsu, rakuh dunia, cinta. Jadi dengan kuasa ru'u sihim tadi, ketua-ketua YB apa semua tadi ni, keluarkan satu arahan, harriquhu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim hidup-hidup. Habis. Ini semua sunnah. Kalau yang kita faham, kita akan rasa tak ada masalah dalam perjuangan. Memang itu. Ya? Memang kita cuba berhujah, berdebat, cerita pasal hebatnya Islam, apa itu negara kebajikan yang telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi akhirnya mereka akan guna kuasa habis. Memang orang ada kuasa, bila dia rasa dia besar, dia guna. Kita tegur bos kita kan, walaupun yang kita tegur tu benda betul. Kamu siapa? Nak ngajar aku? Nak kena tukar? Dia guna kuasa. Itu biasa tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim dijatuhkan hukum bakar hidup-hidup. Tapi apa yang berlaku ialah qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api, wahai api, sejuklah engkau dan sejahterakanlah hamba-Ku Ibrahim. Api itu bukan semata-mata sejuk, bahkan memberi keseronokan kepada Ibrahim. Semacam duduk dalam aircon pula. Relax. Dikatakan api itu bila dah padam 40 hari tak berapa malam lagi tak atas Facebook punya lama menyala-nyala, api itu besar semua. Bila padam api itu, Nabi Ibrahim dalam keadaan berzikir, tenang, relax, hidup. Lalu orang kampung kata Ibrahim mengamalkan satu sihir yang sangat hebat, kita kena halau dia, tak boleh, bahaya. Orang macam ni bahaya. Jadi ini satu episod, satu episod yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim. Baik, kemudian yang terakhir barangkali tuan-tuan, tadi dengan ayah dia, dengan kena halau daripada rumah dengan kaum dia, kemudian kaum dia mengatakan dia zalim, kemudian dengan Siti Hajar, kemudian dengan sembelih. Tengok ya. Yang terakhir sekali yang kita nak sebut dalam kesempatan ini, dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh buka juzuk yang ketiga ada. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, ayat 258. Saya baca terjemah saja. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdebat, berhujah dengan siapa? Kalau dalam tafsir menyebut Fir'aun lah, Namrud. Jadi halangan ni berlaku pada semua peringkat, ahli keluarga, masyarakat, rukuh jenis ketua-ketua kampung, apa semua tadi, sampailah sebesar-besar pemimpin tertinggi Fir'aun dipanggil.
Ya, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Namrud panggil buat satu debat perdana, ya, berkenaan dengan isu ketuhanan. Ya, sebab dalam banyak-banyak rakyat Ibrahim seorang yang tak mengaku dia sebagai Tuhan. Ya, ini sama macam kisah Masyitah apa semua kan. Ya, panggil berdebat tu haja Ibrahim, berhujah. Ya, secara langsung ketika itu. Ya, TV1 lah yang paling berperanan sekali masa itu. Ya. An atahul mulk. Wahai Ibrahim, kamu duk sibuk kata Tuhan Allah, Allah, Allah ni macam mana? Qala Ibrahim, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ibrahim pun memulakan hujahnya berkata, Tuhan aku bersifat boleh menghidup dan mematikan. Qala ana uhyi wa umiit. Lah, betul lah aku Tuhan kalau macam tu. Aku pun boleh menghidup dan mematikan. Apa yang kamu tak nak sembah aku? Dalam tafsir diceritalah, dia ambil dua orang tawanan kan. Seorang dipancung mati masa itu juga, seorang lagi dicerkah, lari. Kan? Itu cara dia menghidup mematikan. Ini debat perdana ni secara langsung. Bayangkan sejahat-jahat Firaun pun berani berdebat kan? Kan? Ini sehabis-habis brutal punya manusia pun berdebat. Gentle lah. Tapi aku nak jadi apa tengok kau lain pula kan. Ibrahim pun senyum nampak seorang pendakwah cukup profesional, relax. Bila Namrud kata aku Tuhan, aku boleh hidup, aku boleh mati ke apa? Tengok aku pancung tadi, berarti aku mati kan dia? Yang aku suruh lari, berarti aku hidup kan dia? Kan? Jadi orang ada kuasa ni bukan bijak sangat kadang-kadang kan? Buat hujah benda-benda macam tu kan? Orang kampung tengok pun lah letih. Kan? Kami yang bawa teksi pun reti cara hujah, bukan macam ni hujah. Tapi Nabi Ibrahim cakap profesional, tak tunjuk emosi, relax. Nabi Ibrahim kata apa? Tengok. Fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Okey, sekarang ada satu masalah. Tuhan aku, kata Ibrahim, dia menerbitkan matahari daripada sebelah timur dan menenggelamkan sebelah barat. Kalau betul kamu Tuhan, aku nak tengok kamu terbalikkan perjalanan matahari. Terbitkan sebelah barat dan tenggelamkan sebelah timur. Buat sekarang juga. Wah, Nabi Ibrahim bagi ini memang pelumah ni kan. Fabuhital ladzi kafar. Quran kata apa? Maka tercengang-cenganglah Firaun dan audien yang datang. Habis satu rakyat terkejut. Hui. Lah, Firaun bukan Tuhan selama ni. Oh, terdedahlah satu kebatilan yang selama ini ditanam, didoktrinkan. Firaun Tuhan, kena bersyukur kepada Firaun saja, mengenang jasa apa semua. Firaun lah yang paling baik. Ditanam sedemikian rupa, tiba-tiba hari itu terdedah. Bukan Firaun yang Tuhan sebenarnya. Kalau kamu betul Tuhan, tolong terbalikkan matahari. Tengok, tunjuk sekarang. Fabuhital ladzi kafar. Quran kata tercengang-cengang. Jadi masa tu riuh rendah kan. Ada yang Firaun bukan Tuhan, Firaun bukan Tuhan. Pengaruh Nabi Ibrahim boleh nampak. Ya? Tapi sekali lagi, ya, seperti biasa orang-orang yang ada kuasa, ya, dia menggunakan kuasa, tidak menggunakan hujah, ya, menangkap Nabi Ibrahim, ya, dan melakukan, ya, sampailah yang Namrud sebesar-besar, ya, semuanya berhempas pulas nak menjatuhkan Islam, nak menguburkan Islam, ya. Tetapi Allah menyatakan yuriduna ayyutfi'u nurullah bi afwahim wa yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berhasrat untuk menanam cahaya Islam daripada muka bumi ini, tetapi Allah berjanji Allah akan sempurnakan agama. Maka atas ayat itulah menjadi motivasi bagi kita, ya, Allah sebut dalam Quran, memang orang kafir bercita-cita untuk memadamkan, mengelirukan orang, ya, menyangka burukkan manusia terhadap Islam. Tetapi Allah berjanji wa yutimmu, aku akan sempurnakan. Ada je pendakwah-pendakwah, akan ada je pejuang-pejuang, walaupun 2-3 orang, walaupun berapa orang, akan ada mempertahankan kesucian Islam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu, dan mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar satu persatu kisah Nabi Ibrahim yang kita baca pada malam ini, insya-Allah, sebagai perkongsian ataupun ulang-ulang perangat, ya, bagi lagi ingat, lagi faham, yang seterusnya dapat kita hayati dan kita terjemahkan dalam hidup kita, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat sekalian dimaaf sekalian, yang penting sekali, saya yakin tuan-tuan dah lebih pada faham dah, innahum wa zidnahum huda. Bertambah, kita proses nak bertambah faham, dan dengan faham itu kita sampai-sampaikan. Tuan-tuan lah yang selanjutnya buat kerja pula di kedai kopi, tempat kerja, ya, di pasar, bisik, pucuk,
Di samping kita kata fi dhalalin mubin, kita hukum, kita kata sesat, tapi dalam masa yang sama jangan lupa guna kaedah bagi dia fikir. Kan? Yang hentam-hentam lah, yang pedas-pedas lah. Tapi dalam masa yang sama cari jalan macam mana kita nak tackle dia supaya dia boleh fikir. Yang kata Islam ni adil, Islam ini sangat sesuai, ya, cari jalan. Itu tanggungjawab kita lah, sama-sama ikutlah kemampuan, kemahiran, apa sahaja keupayaan, ruang peluang yang kita ada kita gunakan, ya, supaya slogan kita ialah biar kita mati kerana Islam, jangan Islam mati kerana adanya orang macam itu. Itu slogan yang mesti kita tanam, ya. Biar kita mati, ya, apa pun kita sanggup insya-Allah kerana Islam. Jangan Islam ada mati sebab itu. Itu kita punya prinsip, kita punya motto yang harus kita tanam insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan selamat, salam Aidil Adha. Mudah-mudahan roh jihad, roh korban, berkorban tu masuk dalam jiwa kita. Ya, korban lembu tu sunat muakkad, ya kan? Korban datang majlis ilmu tu wajib. Korban menegakkan hukum Allah tu wajib. Korban tutup aurat, korban jaga semayang, itu yang wajib. Kita sunat muakkad buat bersungguh-sungguh, tak apa baguslah. Tapi yang wajib intang bukan. Itu yang tak apa kena dalam masyarakat. Ya, jadi kita tolong sampaikan, hebah-hebahkan prioriti keutamaan yang sepatutnya kita perlu dahulukan insya-Allah. Jadi sekadar itu kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.